Harga ayam tidak diapung, tarif elektrik, air di Semenanjung kekal. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya sekali lagi Nurul Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung kekal, manakala harga ayam pula tidak akan diapungkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan terus komited menampung subsidi sebanyak RM5.8 bilion meskipun berlaku peningkatan mendadak kos bahan api dan kos penjanaan lain. Dengan perkembangan itu, pemberian rebat sebanyak 2 sen per kilowatt jam dikekalkan kepada semua pengguna domestik dan tiada surcharge dikenakan. Pengenaan surcharge RM3.70 per kilowatt jam juga dikekalkan kepada pengguna bukan domestik, iaitu komersial dan industri. Keputusan yang dibuat itu membuktikan keprihatinan kerajaan demi menjaga kepentingan keluarga Malaysia agar tidak terbeban dengan peningkatan harga dan cabaran kos sara hidup. Susulan keputusan harga ayam tidak akan diapungkan, satu mesyuarat khas akan diadakan esok. Ini bagi membincangkan isu berkaitan bekalan dan harga siling baharu ayam di pasaran. Ia dipengerusikan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan turut melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN, HEP serta pemain industri penternakan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, keputusan yang dibuat ini membuktikan keprihatinan kerajaan demi menjaga kepentingan keluarga Malaysia supaya bekalan ayam terus diperolehi dengan harga kawalan yang berpatutan. Jawatankuasa Teknikal menangani isu sekuriti bekalan makanan negara juga akan bersidang pada 27 Jun. Persidangan itu bagi memantau status bekalan makanan negara dan pelaksanaan tindakan intervensi yang dirangka untuk menangani isu bekalan makanan. Keputusan mengekalkan kadar tarif elektrik dan air serta pelaksanaan harga siling bagi ayam dilihat wajar bagi tempoh jangka pendek. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Dasar dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia Dr. Zohri Idris berkata, langkah tersebut dapat mengelakkan berlakunya peningkatan harga secara mendadak di pasaran. Pertamanya, dalam jangka masa pendek, kita tidak nafikan keputusan-keputusan ini sedikit sebanyak mengurangkan kebimbangan dan kegelisahan di kalangan rakyat bahawa berlakunya peningkatan harga secara mendadak dan drastik. Peningkatan yang drastik dan juga dramatik ini sebenarnya akan mengakibatkan sosioekonomi rakyat terjejas. Bagaimanapun, jelasnya kenaikan harga barang ketika ini tidak dapat dielakkan dan telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Pemberian subsidi dalam jangka masa panjang akan memberi risiko kepada pertumbuhan negara dan tidak efisien dari perspektif ekonomi. Dalam jangka masa panjangnya, saya ingin mengingatkan bahawa keberlangsungan ekonomi negara itu bukan saja bergantung kepada sentimen ataupun perasaan kegembiraan ataupun kegelisahan individu-individu tertentu. Untuk memastikan ekonomi kita mapan dan seimbang, perlunya strategi-strategi untuk polisi dan juga pengawalan harga agar harga makanan ini dapat distabilkan dengan keadaan yang seselesa mungkin. Kerajaan bersama badan-badan pemikir perlu mencari penyelesaian jangka panjang bagi menstabilkan harga makanan. Dunia kini berdepan isu sekuriti makanan yang mencabar. Ia sekaligus mengakibatkan rantaian bekalan terjejas selain harga pelbagai komoditi terus melonjak. Ikuti laporan wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim.
kita menggunakan kaedah pertanian moden, smart farming. RTM. Skuad sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Majlis Belia Malaysia MBM mengambil langkah proaktif menggerakkan belia sebagai sukarelawan bagi memantau sebarang eksploitasi kenaikan atau lonjakan harga di pasaran. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Presiden MBM Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid dalam kenyataan bersama berkata bagi tujuan itu, bahagian rakan muda Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN bersama MBM akan mengaktifkan sukarelawan belia di seluruh negara. Menurut kenyataan itu, sukarelawan berkenaan akan melaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Justru usaha itu dilaksana seiring dengan pengumuman terkini kerajaan yang melibatkan pemberian subsidi ke atas beberapa makanan asas. KBS yakin kerjasama strategi itu mampu menggerakkan golongan belia bagi membantu kerajaan memastikan kepentingan pengguna dilindungi dan terpelihara. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi yang dilaksanakan sejak Disember tahun lalu telah berjaya membantu rakyat berpendapatan rendah menangani isu kenaikan harga barang. Di Pahang saja, PJKM telah dilaksanakan di 145 lokasi melibatkan jualan sebanyak 4.5 juta ringgit dengan lebih 200,000 pengunjung. Menurut Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Muhammad Shahab Abdullah, program tersebut akan dilaksanakan secara berterusan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Kita akan teruskan lakukan walkabout ini walaupun ini usaha berterusan di pihak Kementerian KPDN HEP, tetapi Kementerian Keuangan juga secara random akan turun untuk melihat adakah ia seperti mana yang kita dilaporkanlah supaya ada input-input untuk kita merangka. Ini semua penting bagi kita memastikan perancangan dasar yang dibuat oleh kerajaan kena kepada citarasa dan dapat mengurangkan bebanan kepada masyarakat dalam keadaan yang ada pada hari ini. Selain itu, pihak KPDN HEP juga akan terus melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan bagi memastikan bekalan sentiasa stabil dan tiada elemen pencatutan di dalam pasaran. Tidak pasti, kami berikan kepastian. Kepantasan, kesungguhan dan kreativiti. Terus unggul sebagai saluran maklumat berwibawa. Berita diyakini dan dipercayai. Kesetiaan anda bukti kredibiliti kami.
Terima kasih keluarga Malaysia. Selamat menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun saluran berita RTM. Semoga terus mengurat langkah melaksanakan proses pendidikan. Bersua kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menunjukkan kepimpinan terbaik di tengah-tengah negara berdepan pelbagai cabaran. Ia termasuk usaha menguruskan pandemik selain inisiatif berterusan dalam mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang beranggapan mereka yang menyelar pemimpin nombor 1 negara itu sebagai tindakan yang kurang matang. Dia tak boleh bebankan dia seorang. Dia kena sedar dia semua Perdana Menteri ini dia merintah dengan secara kolektif dengan kabinet-kabinet dia. Dan alhamdulillah berjaya menangani banyak masalah dalam suasana yang sangat mencabar. Semua pihak berkepentingan perlu memberi perhatian dan meningkatkan pelaburan dalam pasaran industri pelancongan Islam negara. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan Malaysia berpotensi untuk memajukan sektor pelancongan dan hospitality mesra Muslim MFTH. Sempena Minggu Pelancongan Islam, hebahan dan promosi produk pelancongan Islam menjadi platform terbaik ke arah industri pelancongan yang lebih berdaya tahan, inklusif dan mampan. Ini adalah di antara perkembangan yang terbaru melalui Islamic Tourism Centre Malaysia. Kalau kita lihat pencapaian Islamic ITC di selama ini banyak sudah dilakukan walaupun ia merupakan satu badan yang kecil, agensi yang kecil, tapi ia jadi satu tempat tumpuan untuk menganjurkan program-program yang juga boleh menarik pelancong-pelancong dari luar negara, terutama sekali dari negara-negara Islam, the Muslim countries yang mencari tempat untuk mereka pergi melawat, untuk mereka melihat, mempelajari lebih kepada sejarah Islam dan juga budaya Islam di negara kita. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Minggu Pelancongan Islam di Putrajaya. Terdahulu, Datuk Seri Nancy menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Pusat Pelancongan Islam dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Minggu Pelancongan Islam berlangsung dari 20 Jun hingga 3 Julai ini. Berkuat kuasa 1 Ogos, kadar baharu allowance warden sekolah berasrama di bawah seliaan Kementerian Pendidikan dinaikkan sebanyak 25%. Mengumumkan perkara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata kenaikannya setelah hampir 25 tahun ia tidak disemak. Mengulas lanjut, allowance ketua warden dinaikkan kepada RM350 sebulan, manakala bagi warden adalah sebanyak RM300 sebulan. Selain itu, beliau turut mengumumkan seramai 3,813 warden baharu akan dilantik di 1,874 sekolah berasrama dalam usaha memperkasakan portfolio mereka. Ini merupakan peningkatan sebanyak 63% daripada 6,055 orang warden kepada 9,868 orang warden. Dengan peningkatan jumlah warden asrama ini, maka penggiliran jadual bertugas warden akan dapat dilaksanakan di semua sekolah berasrama bawah KPM. Beliau berkata demikian menerusi video yang dimuat naik di laman Facebook. Tambahnya, kedua-dua penambahbaikan itu melibatkan implikasi kewangan sebanyak hampir 19 juta ringgit.
Kerajaan mengalu-alukan inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menubuhkan institusi rawatan dan pemulihan sosial berteraskan Islam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, kerajaan sentiasa menyokong apa juga bentuk usaha untuk menangani isu sosial dalam kalangan anak muda di negara ini. Namun jelasnya pihak tersebut perlu mempunyai modul yang lengkap bagi semakan sebelum mendapat kelulusan untuk beroperasi bagi memastikan penubuhannya tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang. Seperti biasa, mungkin di segi modul-modulnya yang biasa dan cumanya kita harapkan supaya itu dipermudahkan. Kita pun di pihak kerajaan pun banyak membincangkan supaya banyak benda-benda yang kita nak buat. Termasuklah juga dalam soal untuk kepada pembangunan ekonomi pada hari ini pun supaya banyak perkara-perkara yang meretik-retik yang melambatkan tu kita perlu percepatkan. Terdahulu, beliau hadir merasmikan bilik ditosifikasi kem Perkit Malaysia dan anugerah jasa mudi kenang kepada institusi pemulihan gejala sosial NGO Islam di Hulu Langat, Selangor. Ketika ini terdapat 26 institusi pemulihan gejala sosial yang dikendalikan NGO Islam dengan 7 daripadanya di bawah Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Perkit. ...28 menu citarasa Malaysia disediakan tabung haji TH bagi keperluan jemaah sepanjang musim haji tahun ini. Ia bagi memenuhi selera seluruh jemaah sepanjang berada di Tanah Suci. TH menggunakan 3 dapur berasingan sekitar Mekah bagi menyediakan sajian makanan mengikut waktu serta membawa 6 chef dari Malaysia. Telah pun melalui saringan daripada pihak nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka juga melihat akan kesesuaian dari segi keimbangan nutrition pada makanan-makanan yang kita sediakan. Dalam masa sama, TH sentiasa memantau piawaian kebersihan, keselamatan makanan dan atur cara penyediaan bagi mengelak sebarang kesan kesihatan yang akan mengganggu kelancaran beribadah. Selain pasukan dalaman TH, faktor kebersihan dan keselamatan makanan turut dipantau pihak berkuasa tempatan Mekah dan Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Terdahulu, beliau melawat 3 dapur yang menyediakan makanan untuk jemaah Malaysia iaitu Dapur Ritaj, Makkah Kitchen dan Dapur Al-Wafa. So yang special di sini setiap hari Jumaat kita akan buat nasi berani. Untuk semua jemaah semua matab lah. Termasuklah orang kata apa kitchen lain pun sama aja menu kita. Setiap Jumaat memang kita ada nasi berani. Quality control ada sebab kita dah limit dia punya berapa-berapa kan. Contohnya kita nak pakai garam banyak mana tu semua baru tak ada terlebih masin. Setengah kalau tak ada quality control tu kadang terlebih garam, masin. Satu lagi jemaah Malaysia ni jangan masin, jangan pedas, jangan minyak. Ganjaran di kepuasan di mana bila kita masak secara bersungguh dan ikhlas dan jemaah makan penuh rasa, jemaah makan dengan rasa seronok, itulah kepuasan bagi kita. Dan satu lagi saya selalu terapkan dalam diri saya, kita masak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi ganjaran tu akan dapat di kemudian hari. Saudara, hujan berterusan dan parit tersumbat menjadi punca 14 rumah di Jalan Perepat Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor dinaiki air sedalam 1.5 meter. Menurut Komander Operasi Kanan Penolong Penguasa Bomba Muhammad Azril Abdul Kadir, kejadian kira-kira 7.24 pagi itu melibatkan 64 penduduk terjejas daripada 11 keluarga. Kesemua penduduk terjejas terdiri daripada 50 lelaki dan wanita dewasa, 5 warga emas dan 8 kanak-kanak. 8 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Panglima Garang digerakkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan. 1 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Rendah Teluk Panglima Garang ekoran ketinggian paras air yang masih sama sehingga pukul 2 petang tadi. Dikenal pasti punca berlakunya banjir adalah hujan yang berterusan pada 2 hari yang lepas.
Maksud ini hari ketiga lah. Bermula pada pagi sehingga ke siangnya. Dan akibat daripada hujan yang lebat dan juga berterusan tu menyebabkan parit di sekitar kawasan tersumbat dan juga tidak berjalan dengan lancar lah. Air akan surut dijangka lebih kurang 3 hingga 4 hari untuk surut sepenuhnya. Itu di dalam jangkaan. Kalau nak ikutkan MET, hujan akan berterusan sehingga minggu ni lah. Sementara itu, penduduk ditemui pula akur untuk berpindah ke PPS demi keselamatan keluarga masing-masing. Hujan start nak ikutkan dah 2-3 hari. Tapi start naik air dah pukul 3 pagi tadi lah. Hari ni kita terpaksa pindah jugalah pasal air pun dah naik tak tinggi. Bantuan daripada bomba polis setakat ni alhamdulillah. Mereka banyak membantu lah. Ambil tahu perkembangan dan makna kami, saya mewakili penduduk kampung ni yang bangsa banjir ni berbesar hati lah dengan diorang dan angkat tangan jugalah. Makna memang diorang tak ada terlepas pandangkan kami, sentiasa memantau. Harapan kami lah penduduk setempat ni kalau boleh pihak berkuasa lah yang bertanggungjawab dalam peparitan dan sebagainya, cuba buatlah tindakan sesuatu andai supaya keadaan banjir ini tidak berlarutan lah untuk masa akan datang. Peningkatan sebanyak 35% penyertaan bagi hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2021 HKM 2021 membuktikan pengamal media kini lebih berdaya saing. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Press Institute MPI, Datuk Dr. Chamil Waria dalam ucapannya menyarankan pengamal media supaya sentiasa bersedia memperkasakan diri dengan pelbagai kemahiran baharu dalam menyalurkan berita sahih mengikut etika kewartawanan. Alhamdulillah, ekosistem dan landscape media dan kewartawanan telah mengalami perubahan-perubahan maya era revolusi industri 4.0. MPI meneruskan fungsinya untuk mengiktiraf karya-karya terbaik kewartawanan Malaysia, baik di alam maya maupun di alam nyata. Penyertaan bagi HKM 2021 juga menggambarkan lanskap baharu media dan kewartawanan negara. Ini jelas apabila media tradisional tidak lagi memonopoli penyertaan kali ini apabila banyak penyertaan dari media baharu. Bila berucap dalam Majlis Malam Wartawan Malaysia 2022 di Kuala Lumpur. Sementara itu, Wakil Peserta RTM, penyampai Radio Nasional FM Rosdi Omang berjaya memenangi pingat emas bagi kategori laporan radio terbaik. Segmen sukan, kejohanan kriket Asia T20 Wanita ACC. Pasukan wanita negara mencipta sejarah tersendiri apabila mara ke final selepas menewaskan Hong Kong dengan 12 larian 11 over. Lebih membanggakan, kejayaan tersebut melayakkan Malaysia beraksi di kejohanan kriket Piala Asia yang akan diadakan di Bangladesh Oktober depan. Berlangsung di Akademi Kinrara Oval, Malaysia bermula dengan baik apabila mencatat 86 larian 11 over sebelum berehat. Di innings kedua, Hong Kong cuba mengejar Malaysia namun terpaksa tunduk selepas hanya mencatat 74 larian 11 over sekaligus memberikan kemenangan mutlak buat Malaysia. Kita tahu yang kita dah qualify untuk ke Asia Cup di Bangladesh, tapi apa yang saya perlukan dari pemain-pemain saya ialah bagi 100% and we must clean wash this tournament and get the trophy. They'll make me more excited and more to achieve something. Yep. Malaysia akan bertemu Emirat Arab Bersatu UAE esok pada aksi final bagi menentukan gelaran juara. Badminton terbuka Malaysia. Kejohanan Jelajah Super 750 ini akan membuka tirainya di Axiata Arena Bukit Jalil pada 28 Jun ini. Antara yang membuat penampilan adalah beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng, Lai Pei Jing yang akan bertemu rakan senegara Goh Sun Huat, Chevon Lai di pusingan pertama.
Menyifatkan ia sebagai satu undian yang kurang menarik, namun pasangan ranking ke-9 dunia itu tekad memberi yang terbaik untuk menambah satu lagi gelaran tahun ini. Kedua-dua beregu itu turut dijadualkan bertemu sesama sendiri di pusingan pertama kejohanan Masters Malaysia yang bermula pada 5 Julai. We will try our best to get one more title or whatever. Tapi as you see, kita dua tournament first round pun lawan Sun Huat dengan Siobhan, so it's an unlucky draw lah, saya rasa. Tapi kita tetap semangat untuk nak try fight lah. As you see, every day we train together, and so memang dah hafal, memang dah tahu strategi apa yang kita main, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, kita pun sama juga. So in the end kita just tengok that day punya performance lah. Sementara itu, bagi Kian Meng, dia sudah pun bersedia untuk mengharungi 2 kejohanan berturut-turut di laman sendiri. Memang sudah ready lah. Sudah balik beberapa minggu. So, training pun okay. So, harap Malaysia Open first round pun lawan Sun Huat dengan Siobhan. So, saya harap first round kita dua-dua pair boleh ada baiknya performance lah. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.